Tanya kepada Ustaz Don. Pagi ini ramai daripada kita dah nak menjadi kekasih Rasulullah, tapi isunya bagaimana? Bayangkan saudara, di dunia hari ini ada 1,479,233,470 orang Islam seluruh dunia. Kita ini bagaikan hanya setitis air di dalam lautan kasih sayang Rasulullah yang sangat luas. Sudikah baginda memandang kepada kita nanti? Sudikah baginda mengenali kita nanti, sama ada di padang mahsyar maupun di akhirat nanti? Maka agaknya Ustaz Don, bagaimana agaknya supaya kita dapat masuk dalam senarai the creamiest among the creamy? Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Saya sanjungi ahli panel yang saya kasihi, dan saya sanjungi para ahli ulama, tuan-tuan guru, ustaz-ustazah, tenaga pengajar, seterusnya yang saya cintai dan saya sayangi, ayahanda dan bunda muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Izinkan saya berseru. Ikrar kita diwarisi, ikrar kita diwarisi. Nasib juga kita. Syarah kami seguzar kita. Curi-curi, curi-curi. Curi-curi, curi-curi. प्यार कैसे होता है? ये प्यार कैसे होता है? और मैं सेल्फी क्या करता? Pertikan daripada Muhammad ini. Lepas tu Muhammad ini keluar lagu. Lepas tu daripada saya itu, dia kata ada satu orang perempuan, ikrar kita diwarisi. Ikrar kita bukan kita. Perempuan ini dia sudah fall in love dengan satu orang lelaki. Kemudian dia tengok lelaki yang berjauh, dia rasa macam nak luahkan masa. Tapi curi-curi. Dia curi-curi, dia tengok dari berjauh saja. Dia nak tahu apa dia. Yang kisah hotai. Dia nak tahu cinta tu apa. Yang kisah hotai. Betul juga, cinta tu apa. Kami bagi diriku selfie kepada dengan apa yang saya tahu. Ya? Saya sebelum nak cerita kata Nabi sudi kata dalam satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata setelah yang duduk di gunung, orang kata menanjung terigu dan teringat. Kalau sahabat tanya, ya Rasulullah, nampak gunung, nampak macam rindukan sesuatu. Nabi kata, aku rindukan ikhwan aku rindukan ikhwan. Para sahabat macam kita lah,
Bila kita duduk ni, tiba-tiba kata Syam, Ustaz apa betul dulu? Tanya Ustaz ni siapa? Ingat kawan-kawan kita yang duduk semua, saya apa kawan Ustaz? Ini adalah kawan semua. Sama sahabat pun kata begitu. Kami ada ni Rasulullah. Ini kami. Nabi kata, kamu tu sahabat aku. Kamu tu sahabat aku. Aku sayang kamu. Yang aku melindungi ikhwan. Maka kata para sahabat, siapa yang dikatakan ikhwan? Special code untuk ikhwan, siapa dia? Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Yang dikatakan ikhwan itu orang yang tak biasa jumpa dengan aku, tapi dia bercinta dan sayang aku. Aku rindu nak jumpa mereka. Siapa yang ada hari ini yang sayang dan cinta dengan Nabi, yang syok untuk jumpa dengan Nabi, saya bagi satu berita gembira untuk kita semua. Nabi sudah 1433 tahun lebih merindukan kita. Jadi kalau tanya Nabi sudi dan tengok, Nabi memang bukan saya sudi, lebih daripada sudi dari yang jumpa dengan kita. Cuma saya teringat satu hadis Nabi. Aku, kata Nabi, aku dengan kamu, kita semua ibarat satu orang lelaki yang duduk di unggun Nabi. Bila kita nyalakan unggun Nabi, nanti banyak kerkatu, belalang, binatang terbang masuk dan jatuh dalam unggun Nabi. Walaupun dia nampak kawan yang terbang dekat atas unggun Nabi itu terbakar, jatuh dalam. Dia sadar dia main nak buat benda yang sama juga. Dia nak buat benda yang sama juga. Jadi lelaki yang ada di unggun Nabi ini akan halang binatang-binatang ini daripada jatuh dalam unggun Nabi yang dinyalakan itu. Kata Nabi, aku dengan kamu seperti seorang lelaki di unggun api yang menghalang binatang-binatang daripada jatuh ke dalam unggun api itu. Aku dengan kamu, aku memegang ujung baju kamu, aku memegang baju kamu, aku tarik kamu, jangan jatuh dalam api neraka. Aku pegang kamu, jangan jatuh. Tapi saya ramai di kalangan kamu yang menepis saya. Tapi saya kata Nabi, ramai di kalangan kamu bila aku pegang baju kamu, jangan jatuh. Kamu sendiri menggunakan tangan kamu, kamu menepis tanganku untuk terjun masuk dalam api neraka. Aku pegang baju kamu, aku kata jangan buat macam ni, benda ni boleh bagi kamu masuk neraka. Aku kata jangan buat macam ni, benda ni bahaya kepada zuriat kamu, bahaya kepada keturunan kamu. Jangan buat macam ni, ini bukan satu akhlak orang Islam. Sebab bila kamu buat macam ni, kamu akan memburukkan agama Islam. Aku kata jangan buat macam ni, aku selamatkan kamu daripada api neraka. Tapi kamu sampai hati tergamak, tolak tangan aku untuk terjun juga jatuh dalam api neraka. Betul tak? Untuk kita, mana ada satu manusia dalam dunia ni, daripada hidup saya, umur awal saya sampai sekarang umur saya 27 tahun, tak pernah ada lagi satu orang dalam dunia, orang tu dia hidup dia daripada mula dia bangun tidur sampai dia tidur balik, daripada dia lahir sampai dia wafat, dan daripada awal itulah semua orang nak ikut buat satu sama macam dua orang sahabat kita cerita. Saya buat satu cerita simple. Hadir ini, peristiwa ini diriwayatkan, kalau tak silap saya daripada Qadhi Iyad. Suatu hari orang masuk dalam satu kawasan kebun. Orang terkejut kerana dalam kebun ini ada seekor unta. Unta ini dia sudah main gairah ya.
Dia nak mengawal dengan hutang-hutang betina yang banyak. Jadi bila dia buat itu, mungkin dalam nafsu naik dia punya, naik ke otak tuan. Hutang jadi gila. Dia mengamuk dalam tu, habis dia pijak semua benih-benih kurma, benih-benih pijak semua naik keluar daripada kebun tu. Semua duduk kat otak mana masuk. Dia kata kita kena report dekat sang Nabi. Dia kata nak report pada siapa? Report Nabi lah. Hantar report sampai kepada Nabi. Nabi turun. Nabi patut kita hantar surat saja. Ni saya tolong saya bagi hitam apa turun saya tolong tengok. Panggil Nabi buat mana Nabi bos? Nak bagi tenang untuk nak mengawal dia jadi tak apa ketahuan. Dia panggil Nabi. Dia panggil Nabi. Dan being Nabi, knowing Nabi, siapa jemput semua itu. Nabi turun. Nabi duduk depan pagar kebun itu, Nabi nak masuk. Dia kata Nabi jangan masuk. Cak lagi dengan Nabi mati sekali hutan tu. Apa Nabi kata? Jadi seorang Nabi, being Nabi, knowing Nabi, kita semua kenal. Nabi kata macam mana? Nabi kata, hampa semua yang pergi masuk, insyaAllah hampa semua selamat. Aku yang akan settlekan unta yang kekenamuk ni. Punya berani. Nabi masuk dalam kebun tu. Unta yang tadi duduk ni, semua macamnya ni. Dia nampak Nabi masuk. Kepala dia tunduk ke bawah. Jangan menghampiri. Tunduk, dia takut. Sampai depan Nabi buat apa? Sampai depan Nabi sujud di kaki Nabi. Nabi pegang, Nabi panggil apa yang menyorok tadi yang menakut tu. Dia berkata, naik, ikat unta dia kat hidung Nabi. Kalau unta boleh kenal Nabi sampai macam tu, jadi satu benda yang hairan kepada kita ni. Boleh peleceh, boleh pelekeh, boleh main-main dengan dia. Teruk lagi kita daripada unta. Kalau saya nak buat cerita kambing ni, daripada ingat cerita zaman dulu kan, cerita betul ni. Kalau tak buat cerita kambing ni, nak saya buat cerita kambing ni. Dah, bukan nak cerita-cerita hebat-hebat. Dah, binatang tengok Nabi rasa tunduk sujud ke kaki. Kambing ni ketika Nabi lalu dalam satu kebun milik para sahabat, dia ajak Nabi mai, jom makan kami punya kurma. Berjalan dengan Nabi masuk dalam kebun tu. Sebelum tu saya ada berapa minit lagi. No problem, boleh lagi. Berjalan dengan Nabi, sahabat lain heran tengok-tengok kambing-kambing yang ada di situ. Sujud ke Nabi. Sujud. Makna kata kepala duduk ke tanah, sujud kepada Nabi, tak berani bergerak. Maka Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, patutnya kami yang lebih berhak jalan sujud dengan kamu daripada kambing ini. Nabi jawab apa? Nabi kata, tunggu lagi sujud tak? Ya, Nabi bukan macam. Nabi kata apa? Mana ada satu perintah yang mengatakan manusia kena sujud pada manusia. Jangan macam tu berlaku. Punya humble, punya rendah diri Allah. Tak boleh lawan. Sebab tu bila orang tanya Aisyah kata apa? Tak ada orang lain boleh lawan ni. Kalau satu isteri kata macam tu, dia mana? Tak ada orang boleh lawan Nabi. Dia rumah dia, semua lah. Sebab apa? Kambing sujud, unta sujud, dan diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti dalam Khasa'il Kubra berkaitan dengan Khasa'is Nabi Al-Kubra. Dia kata bila Nabi naik kuda, dulu mana ada parking lot? Mana ada parking lot? Kalau kat Padang Pasir, parking lah ikut suka ke mana. Bila Nabi nak turun sembahyang, Nabi pegang unta dia, Nabi pegang kuda dia, kerana Nabi cakap dengan Ferrari lah. Udah Ferrari. Betul. Dengar
hadis Nabi yang kita baca, orang cerita berkaitan dengan binatang tunggangan Nabi. Nabi punya kuda disebutkan dalam hadis berwarna apa? Warna merah. Kuda Nabi itu warna merah, bukan merah lagu kita, merah kuda lah. Tengok merah menyala lagu Ferrari, dah lah. Tak, dia bayang lagu merah Ferrari, itu era. Bukan itu. Kuda kan dia bagi nama. Macam contoh kita baca dalam surah yang berkaitan surah Baqarah kan, Nabi Musa kata apa? Inna Allah ya'muru an tadhbahu baqarah qala Baqarah. Apa ayat itu? Qala innaha salah baca baca dulu tak pernah ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanun baina dhalik faf'alu ma tu'marun qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un lawnuha safra' warna kuning. Mana ada lembu kalau kuning? Lembu yang kaya kuning untuk lembu lah. Mana kata coklat keemas-emasan itu. Jadi kalau kuda, jadi disebut dalam hadis kuda Nabi kala merah. Itu Ferrari yang dipukul nama dalam kuda. The fastest car. Selepas apa Bugatti Veyron tu lah. Akhirnya nama Muslim dan Muslimah bila Nabi turun daripada Nabi punya Ferrari itu, Nabi petang, Nabi kata apa? Duduk dekat sini, jangan pergi mana-mana, mudah-mudahan hang diberkati oleh Allah. Dia katakan kuda tu duduk dekat tempat Nabi nak sembahyang tu, dia duduk tu lalu tak berani bergerak. Kuda kita tinggal satu ekor dia main, kepala dia buat bulu. Tak berhenti duduk diam. Nabi duduk kerah itu sampai Nabi dia kuda dengar hadis Nabi boleh buat kita belajar sunnah Nabi untuk tinggal. They have their own acuan sendiri. Our acuan is what? Our focal point is what? The Quran lah. The Quran and Sunnah lah. But is anybody doing that? And saya cakap pada aunty yang dekat belakang tu, saya cakap, aunty, saya nak dengar Ustaz mengajar. Is it wrong for me to, be dressed up this way? And she would use this tone like, tak salah, tapi tak elok lah. And because I grew up in Saudi Arabia, kita mewarisi rambut ikal mayang, ya, telinga astro, ya, hidung Syahrukh-Khan, ya, gigi comel semualah daripada parents. Sebahagian daripada apa yang kita warisi itu juga ialah apa yang dinamakan sebagai Islam. Ya, saya nak katakan tadi Allah mencintai kita ni bagaimana? Sehebat mana dosa yang kau lakukan, setinggi mana dosa yang kau lakukan. Tapi ingat satu aja kata kuncinya rakan-rakan sekalian. Ada yang fras menonggek, ada yang minum pil, ada yang minum arak, ada yang makan pil, ada yang rasa nak bunuh diri terjun dekat bangunan Pulau Pinang, dekat Jabatan Pulau Pinang. Ingat satu,
satu Malaysia. Apa dia? Apa dia yang satu tu? Besar mana dosa yang kamu lakukan, besar lagi pengampunan Allah ke atas dosa-dosa kamu. Ini rahmat Allah. Dan kita tengok sedikit sebanyak apa wajah cinta yang di sudut kebaikan. Kalau kita lihat cinta Allah kepada kita, diciptanya kita daripada tiada kepada ada. Allah memberi begitu banyak kepada kita. Kalau kita lihat dalam hukum cinta ada mengatakan siapa yang lebih cinta, dialah yang paling banyak memberi. Poligami, isu berkenaan dengan pembagian harta, isu berkenaan dengan perempuan berkerjaya dan lain-lain. Kalau dilihat dari sudut kacamata jantina, memang korang tak adil perempuan. Berkata balik Ustaz. Tak, memang korang tak adil. Allah lebihkan korang banding kita orang. Bukti ya, sebagai bukti. Apa yang berlaku sekarang, melihat sebaliknya kan, kami tak adil, kami dapat sikit, kami ditindas, kami tak ada kerja dan lain-lain kan, begitu. Puncanya apa dia? Cara dia melihat. Jadi balik kepada solat ni tadi, couple-nya apa semua ni, itu semua fitrah. Siapa yang tak suka? Lelaki mana yang tak suka perempuan? Cuba angkat tangan. InsyaAllah tak ada lah, dan Dewan ni tak. Saya yakin semuanya normal berlaku, insyaAllah.